Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton. Pada pagi ini saya berada di Taman Rekreasi Bukit Jalil. Baru saja selesai keluar Peluh 5 km. Okey, pagi ini saya ingin bercerita sedikit tentang apa itu Kaizen Mindset. Kaizen Mindset ni adalah satu ketetapan minda. Dia berasas daripada mungkin ramai yang familiar dengan kilang-kilang. Dia gunakan aktiviti Kaizen, aktiviti penambahbaikan. Jadi Kaizen tu perkataan berubah kepada lebih baik tu sebenarnya adalah satu yang datangnya daripada satu mindset. Mindset ni kita sebut Kaizen Mindset. Dia ada 4 peringkat keutamaan. Yang peringkat pertama atau keutamaan yang pertama adalah menjadikan sesuatu tu lebih mudah, easier. Jadikan sesuatu tu lebih mudah. Itu adalah peringkat yang pertama. Apa saja yang kita lakukan, kita cuba jadikan dia lebih mudah, lebih senang. Peringkat yang kedua, dia naik satu tahap lagi, iaitu kita menjadikan sesuatu yang kita lakukan tu lebih baik. Dari jadi mudah, dia jadi lebih baik. Contohnya, kalau kita lakukan sesuatu, contoh macam senaman, kita lakukan senaman tiap-tiap pagi, kita memudahkan kita untuk diri kita boleh bersenaman supaya kita boleh berterusan. Yang kedua adalah kita menjadikan dia lebih baik, maksudnya kualiti senaman itu dipertingkatkan. Yang ketiga adalah jadikan dia lebih laju, lebih cepat. Okey, yang ini contohnya macam senaman tadi, kita dah dapat lakukan dengan lebih mudah, kita dapat lakukan dengan lebih baik, kita lakukan dengan lebih cepat. Maksudnya kita tengok dari segi faktor masa. So, contoh macam saya dulu bila mula-mula berjalan di taman rekreasi ini, saya mengambil masa yang agak lama, mungkin dalam sejam kadang-kadang untuk menghabiskan satu-satu pusingan. Jarak masa tu saya tak kira jarak, saya kira pusingan. Untuk menghabiskan 1 jam. Jadi saya dapati takkan saya nak spend masa lama ni. Jadi saya tingkatkan kepada lebih laju. Dari situ saya mula berlari. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah menjadikan dia lebih murah. Lebih murah. Maksudnya murah ni yang keempat, yang last sekali. Sebagai contoh, kalau aktiviti Kaizen di kilang tu, yang cost down tu, sebenarnya itu yang last sekali, peringkat yang terakhir. Kita jadikan dia lebih mudah, kita jadikan dia lebih baik, jadikan dia lebih laju, baru kita tengok kepada cost down. Jadi dalam aktiviti bersukan ni pun kadang-kadang bila kita dah seronok tu, mula beli macam-macam alat dan sebagainya, kita upgrade dan sebagainya, dia cenderung untuk jadi perbelanjaan tu lebih tinggi. Jadi kita ingat prinsip dia adalah jadikan dia lebih murah, ataupun dalam arti kata lain tak berbelanja besar. Jadi peringkat yang pertama, jadikan dia lebih mudah, lebih senang. Peringkat yang kedua, jadikan dia lebih baik kualitinya. Peringkat ketiga, jadikan dia lebih laju, lebih cepat, lebih pantas. Yang keempat, kita lihat kepada kos. Dan ini juga sebenarnya apabila saya dah lama datang ke taman ni dan tengok ramai macam-macam jenis orang dan sebagainya, kadang-kadang kita mudah untuk berasa tercabar ataupun kompetitif, nak jadi lebih baik, lebih laju, lebih bagus daripada orang lain. Sebenarnya konsep Kaizen Mindset ni bukanlah nak kita compete atau berlawan dengan orang, tapi dia lebih kepada diri kita sendiri. Compete dengan diri kita sendiri. Macam mana kita jadikan diri kita lebih baik daripada hari sebelum, atau daripada bulan sebelum, atau tahun sebelum. Jadi sebenarnya konsep Kaizen yang selalu diterjemahkan sebagai continuous improvement tu, sebenarnya dia bukanlah continuous berterusan, tapi lebih kepada continual. Maksudnya dalam satu-satu time span tu, kita tengok kita sebenarnya progresif, kita menjadi lebih baik, kita berubah kepada yang lebih baik. Jadi salah satu daripada apa yang saya tekankan dalam Kaizen Mindset ni sebenarnya adalah priority tu, peringkat-peringkat tu. Yang pertama sekali, jadikan dia lebih senang supaya boleh berterusan. Yang kedua, jadikan dia lebih baik supaya kualiti sesuatu yang kita buat tu dapat hasil yang lebih efisien, lebih kemas. Yang ketiga, jadikan dia lebih laju supaya kita tak banyak buang masa. Dan yang keempat, kita tengok supaya perbelanjaan kita tu tidak melampau. Kita jadikan dia lebih murah, dalam erti kata cheaper lah, atau lebih baik dari segi costing tu. Okay, jadi itulah sedikit perkongsian saya mengenai Kaizen dan Kaizen Mindset secara khususnya. InsyaAllah semoga anda dapati benda ni bermanfaat. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.